Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada 3 Disember 2020 merupakan hari yang cukup bermakna kepada semua OKU kerana pada tarikh ini yang telah diisytiharkan sebagai Hari Orang Kurang Upaya Antarabangsa. Pada tarikh ini juga semua rakyat Malaysia menyambut Hari Orang Kurang Upaya bagi menghargai semua OKU di negara ini. Tema Hari Orang Kurang Upaya peringkat nasional pada tahun ini ialah membina kesejahteraan OKU mendepani perubahan. Ini menunjukkan kerajaan sentiasa prihatin terhadap keperluan OKU dan sentiasa memberi perhatian yang sewajarnya agar potensi yang ada pada OKU dapat diperkasakan dan dinafaatkan untuk usaha pembangunan negara. Kerajaan bertanggungjawab untuk membina kesejahteraan OKU dalam mendepani perubahan terutama sewaktu pandemik COVID-19 melanda negara. Untuk semua OKU, setiap ketidakupayaan tidak menghalang seseorang untuk berjaya. Jangan kita melihat ketidakupayaan itu sebagai kelemahan, tetapi melihat ia sebagai satu kekuatan yang luar biasa. Dalam pada itu, saya amat memahami isu-isu yang didepani oleh warga OKU. Selain kita membina potensi individu OKU, kecaknaan seluruh pihak berkuasa masyarakat kepada semua isu keperluan OKU adalah sangat penting. Selari dengan peringatan Al-Quran dalam surah Abasa ayat 10 dan ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa anta anhu talaha kalla innaha tazkirah. Yang bermaksud, maka engkau berlengah-lengah melayaninya. Janganlah melakukan yang demikian itu. Sebenarnya ayat-ayat Al-Quran ini adalah pengajaran yang sangat bermakna bagi kita, terutama bagi orang yang beriman. Marilah sama-sama kita menghargai golongan OKU. Marilah sama-sama kita menjadi warga negara yang prihatin serta menyebarkan kasih sayang dan bersama-sama kita menyantuni golongan OKU di sekeliling kita. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Orang Kurang Upaya tahun 2020 kepada semua OKU di Malaysia. Membina kesejahteraan OKU mendepani perubahan dan insya-Allah kita sama-sama memastikan tiada siapa yang akan ketinggalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Saya ingin berkongsi sedikit antara masalah yang dihadapi OKU ketika COVID-19 ini. Antaranya adalah kami tidak dapat pekerjaan, kami susah untuk bergerak, dari segi komunikasi pun ada kalanya tidak sampai kepada kami, dan kami rasakan diri kami tersisih sedikit. Seterusnya, bantuan sokongan seperti carers tidak dapat keluar untuk membantu kami kerana mereka tidak boleh merentas negeri dan tidak boleh merentas daerah-daerah. Dan lagi satu masalah kami adalah dari segi yang paling besar adalah dari segi apa orang kata tekanan yang dihadapi di rumah, masalah yang dihadapi di dalam keadaan sekitaran kami ketika COVID-19 ini. Kami sekiranya mempunyai anak-anak yang autisma seperti anak saya, beliau susah tidak keruan di rumah, seperti juga sahabat-sahabat lain yang mempunyai anak-anak OKU, payah sekali mereka kerana anak-anak melalui meltdown. Juga kepada OKU yang mempunyai yang kategori mental, mereka punya masalah kerana satu, kadang-kadang susah untuk mereka mendapatkan ubat-ubatan dan untuk mereka luahkan perasaan mereka. Juga bagi OKU yang lain juga, kami melalui keadaan yang sukar sekali dari segi mental. Kami tidak mempunyai sesiapa yang kami boleh bercakap untuk meluahkan perasaan kami akan bagaimana dan apa yang sedang kami lalui. Masalah ekonomi seperti saya katakan tadi adalah yang paling utama kerana kami susah untuk mencari pekerjaan di luar sana. Sejak MCO pada Mac yang lalu, OKU Sentral giat membantu orang ramai, bukan sahaja OKU. Kami memberi fokus kepada sahabat-sahabat OKU di Lembah Kelang
kerana kami di sini dan kami tidak dapat keluar untuk membantu rakan-rakan lain di negeri-negeri yang lain, namun kami ada juga cuba meminta NGO lain yang berdekatan sana untuk memberikan mereka sokongan. Tetapi OKU Sentral sejak MCO lagi kami alhamdulillah mendapat sokongan daripada yayasan lain, syarikat-syarikat perseorangan korporat yang telah menghulurkan bantuan, dan kami dapat membantu sejak MCO yang lalu. Sewaktu MCO yang lalu kami dapat membantu dalam lebih kurang 30,000 orang dari segi makanan yang telah dimasak, yang telah diderma oleh orang-orang perseorangan, restoran-restoran, dan ahli korporat, ya, syarikat-syarikat korporat. Mereka telah sama-sama berganding bahu. Kami juga menerima sokongan makanan daripada beberapa badan kerajaan juga yang cuba untuk menyokong. Seterusnya, barang-barang kering kami terima, dan ada juga yang kami dapat hantar di kawasan-kawasan yang memang kita tidak boleh masuk. Kami bekerjasama dengan GKM, dan kami membantu juga ketika berpuasa, mengantar bekalan makanan untuk sahur dan juga berbuka puasa. Jadi OKU Sentral akan teruskan misi bantuan kemanusiaan dan kemasyarakatan ini agar kami dapat membantu semua di luar sana. Pada kami, darah kita sama merah, dan kami OKU, kami turun ke padang untuk membantu mereka yang bukan OKU. Kami cuba sedaya kami, insyaAllah. Antara perkara yang akan saya angkat ketika saya di Dewan Negara, seperti titah diraja saya yang sebelum ini, adalah untuk memastikan terdapatnya komunikasi yang ramah mesra, yang ramah untuk OKU, terutamanya OKU Pekak dan OKU Buta, agar mereka dapat informasi dengan jelas dan tepat. Kerana untuk sahabat-sahabat saya yang buta, seperti kalian semua ketahui, mereka sukar untuk menjarak fizikal. Dulu 1 meter jaraknya, sekarang jaraknya 2 meter begitu. Jadi sukar sekali buat mereka. Jadi saya akan cuba sedaya saya untuk bekerjasama dengan badan-badan dan yang berkaitan untuk memastikan kita dapat memberi sokongan yang penuh kepada OKU yang memerlukan juga, supaya mereka tidak rasa diri mereka dipinggirkan. Kerana itulah perasaan apabila pandemik ini melibak di negara kita dan ketika MCO dahulu. Jadi seterusnya saya akan cuba untuk memastikan bagaimana kita boleh menyokong OKU yang belajar. Bukan semua daripada mereka mempunyai peralatan yang diperlukan, bukan semua daripada mereka mempunyai internet, mempunyai wifi dan mempunyai laptop sendiri. Selalunya mereka perlu meminjam daripada orang lain. Jadi telekomunikasi, communication, multimedia itu penting untuk kita berhubung rapat dengan OKU di luar sana. Dan seterusnya saya akan insyaAllah melihat bagaimana kita dapat memberikan sokongan dari segi ekonomi untuk sahabat-sahabat OKU yang meniaga. Kerana almaklumlah, orang yang bukan OKU pun sedang melalui keadaan yang sukar, apalagi kami ni yang OKU yang ingin berniaga. Jadi public service announcement amat penting untuk kita meruar-ruarkan informasi buat OKU supaya mereka tahu di mana mereka boleh berhubung dalam keadaan yang begitu sukar ketika ini. Itu adalah antara perkara yang akan saya bangkitkan. Terdapat banyak lagi perkara, tapi saya masih dalam perbincangan dengan pasukan Senat saya. InsyaAllah saya akan terus berjuang dan memperkasakan sahabat-sahabat OKU saya di luar sana, insyaAllah. Penerima anugerah ini merupakan pasangan yang dikurniakan 2 orang anak OKU dan turut terlibat secara aktif dalam aktiviti kemasyarakatan, terutamanya berkaitan dengan OKU.
Assalamualaikum. Saya Suhaila Abdul Manap dari negeri Selangor. Ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat di atas anugerah Ibu Bapa Misari OKU tahun 2020 yang telah diberikan kepada saya. Ianya amat bermakna sangat-sangat bagi saya dan saya sangat-sangat menghargainya. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Saya dan anak saya Muhammad Daniel Azrai bin Zulkifli dan juga Muhammad Luqman Hakim bin Zulkifli ingin mengucapkan Selamat Hari OKU untuk seluruh OKU di Malaysia. Bye. Penerima pertama ialah McDonald's Malaysia, Gerbang Alaf Restaurants Sdn Bhd. Kami kru daripada McDonald's ingin mengucapkan Selamat Hari OKU. Penerima kedua ialah Aeon Co Malaysia Berhad. Saya Kasuma Satria, Ketua Pegawai Sumber Manusia Aeon Retail Malaysia ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya kerana memilih Aeon untuk menerima sijil penghargaan bagi anugerah Majikan Prihatin Swasta pada tahun ini. Tahniah juga diucapkan kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Jabatan Kebajikan Masyarakat kerana menganjurkan sambutan Hari Orang Kurang Upaya pada setiap tahun dan pada tahun ini ianya mengikut norma baharu. Aeon telah memberi peluang pekerjaan kepada orang kurang upaya yang terdiri daripada pelbagai kategori. Kecacatan pendengaran, pembelajaran, keupayaan terhad, fizikal, pertuturan, penglihatan dan gangguan psikologi. Kini terdapat 121 pekerja Aeon kurang upaya yang setia berkhidmat bersama kami dan kami harap angka tersebut akan terus meningkat. Kami menghargai keupayaan mereka, kami bersama dengan mereka dan kami berdoa semoga mereka terus maju dalam kerjaya. Selamat Hari Orang Kurang Upaya 2020. Penerima ketiga ialah Uniqlo Malaysia Sdn Bhd. Salam sejahtera, saya Evelyn, Director Sustainability Malaysia. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat Negara kerana memilih Uniqlo Malaysia untuk menerima sijil penghargaan bagi anugerah Majikan Prihatin Swasta pada tahun ini. Tahniah juga diucapkan kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Jabatan Kebajikan Masyarakat kerana menganjurkan sambutan Hari Orang Kurang Upaya setiap tahun. Dan pada tahun ini penganjurannya mengikut norma baru. Kami telah memberi peluang pekerjaan kepada orang kurang upaya dan terbukti mereka boleh menjadi pekerja yang baik setara dengan pekerja bukan OKU yang baik. Dengan mewujudkan persekitaran kerja yang pelbagai dan inklusif, kami berharap dapat berperanan dalam memberi semua orang peluang untuk menyumbang terhadap pemerkasaan di tempat kerja dan memperolehi kepuasan kerja. Kami yakin konsep-konsep ini merupakan langkah positif ke arah keseimbangan perniagaan dan warga pekerja yang akan bermanfaat kepada seluruh masyarakat sebagai pendorong kepada pertumbuhan ekonomi negara. Akhir kata, saya ucapkan Selamat Hari Orang Kurang Upaya 2020. Terima kasih. Penerima keempat ialah Maidin Mohammed Holdings Berhad.
Hai, Assalamualaikum. Selamat hari OKU sedunia. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum, selamat hari OKU sedunia. Terima kasih. Bye. Hai, Assalamualaikum, selamat hari OKU sedunia. Terima kasih. Bye. Hai, Assalamualaikum. Selamat hari OKU sedunia. Terima kasih. Bye-bye. Hai, selamat hari OKU sedunia. Terima kasih. Bye. Hai, Assalamualaikum. Selamat hari OKU sedunia. Terima kasih. Bye. Selamat hari OKU sedunia. Selamat hari OKU sedunia.